Ayat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi di Madinah sebelum daripada hijrah. Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka apabila berbalah, berkelahi ataupun nak berperang dengan orang-orang Arab, nak berbalah dengan orang Aus dan Khazraj yang mereka sifatkan sebagai kafir kerana musyrik, mereka bertawassul kepada Nabi akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma nawwir qulubana bi anwaril Qur'an. Ya Allah, terangilah hati-hati kami dengan cahaya Al-Quran. Allahumma adkhilna al-jannata bi syafa'atil Quran. Ya Allah, masukilah kami ke dalam syurga-Mu melalui syafaat Al-Quran. Allahumma najjina minan nar bi hurmatil Quran. Ya Allah, lindungilah kami daripada neraka-Mu melalui kemuliaan Al-Quran. Rabbana afrigh alaina sabran wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fakanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dan adalah mereka orang-orang Yahudi Ahlul Kitab itu sebelumnya meminta kejayaan ke atas orang-orang yang kufur, orang musyrik. Ayat ini menceritakan tentang orang-orang Yahudi di Madinah sebelum daripada hijrah. Nabi berhijrah ke Madinah. Mereka apabila berbalah, berkelahi ataupun nak berperang dengan orang-orang Arab, nak berbalah dengan orang Aus dan Khazraj yang mereka sifatkan sebagai kafir kerana musyrik, mereka bertawassul kepada Nabi akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai seorang isteri yang bernama Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ini merupakan anak pemimpin Yahudi Bani Nadir nombor 1. Yang Safiyah ini akhirnya masuk Islam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan isterinya. Safiyah menceritakan bagaimana orang-orang Yahudi ini telah lari daripada kebenaran apabila mereka mengetahui tentang kebenaran tetapi mereka menentang kebenaran. Safiyah menceritakan, isteri Nabi ini menceritakan masa dia kecil-kecil dulu, dia adalah orang yang paling rapat sekali dengan ayahnya Huyai bin Akhtab dan bapa saudaranya Abu Yasir. Huyai bin Akhtab pemimpin Bani Nadir, pemimpin Yahudi nombor 1. Demikianlah juga saudara dia, adik-beradik dia Abu Yasir. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah, orang kata Rasul yang diutuskan itu telah dibangkitkan dan sekarang akan mari ke kampung kita. Maka orang pun berkumpul lah untuk tengok Nabi, macam mana Nabi ni. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada'. Thaniyatil wada' ni dia belah utara. Jadi ulama kata Nabi masuk ke dalam Madinah, Nabi masuk ke jalan utara. Walaupun Mekah tu duduk di selatan.
Madinah duduk di utara. Nak pergi ke Madinah, tubiklah keluar daripada Mekah ni melalui pintu utara Mekah, masuk ke pintu selatan Madinah. Tak. Nabi keluar daripada Mekah melalui jalan selatan Mekah. Pusing. Dan Nabi masuk ke Madinah melalui utara Madinah. Thaniyatil wada' maknanya kok pintu utara, kok pintu belah atas. Jadi beberapa kelompok telah menunggu. Ada yang tunggu di kampung Bani Salamah. Ada yang tunggu di tempat orang-orang kampung Bani Najjar berkumpul. Ada yang menunggu di tempat Bani Ashhal berkumpul. Beberapa kumpulan menunggu di beberapa tempat kerana nak tengok macam mana orang yang dikatakan Rasul itu telah datang ke Yathrib ini. Di antara yang menunggu itu, Safiyah ni cerita, adalah ayahnya Huyai dan bapa saudaranya Abu Yasir. Mereka pun perhati Nabi. Setelah petang mereka balik ke rumah, ke perkampungan Bani Nadir dan mereka berbincang. Abu Yasir, pak saudara ni tanya, huwa, ya ke orang tu? Betul ke orang tadi itulah Rasul akhir zaman? Dia tanya kepada Huyai. Huyai ini pemimpin Bani Nadir, bukan saja kaya, bukan saja banyak duit, tetapi juga alim. Dia hari Jumaat malam Sabtu dia mengajar kitab Taurah di kampung Bani Nadir. Huyai kata, na'am wallahi, ya, betul dah orang tu. Lalu Abu Yasir berkata, ata'arifuhu wa tuthbituhu, boleh confirm tak? Boleh pasti tak betul sungguh orang tu? Huyai kata, ya, aku confirm. Kemudian Abu Yasir bertanya, apa pandanganmu tentang dia? Kita macam mana nak ikut ke? Nak talak? Nak ikut, dia bukan daripada Bani Israel. Nak talak, dia bawa kebenaran. Macam mana? Huyai menjawab, adawatuhu wallahi ma baqaitu. Bermusuh dengan dialah demi Allah selagi mana aku ini hidup. Maka Huyai mengambil sikap untuk menentang Nabi. Walaupun dia tahu itulah dia Rasul akhir zaman yang telah disebut-sebut oleh semua pihak. Dia mengambil sikap nak lawan Nabi. Bila Nabi mengajak orang Yahudi buat perjanjian bersama untuk melindungi Madinah. Apabila Madinah diserang oleh musuh daripada luar, mereka setuju. Mereka tak nampak lagi, kalau nak dipikir dari sudut kepentingan mereka, ini adalah muslihat. Nabi mengajak orang Yahudi membantu Nabi apabila Madinah diserang oleh musuh daripada luar. Nabi bukan pemimpin Madinah pada waktu itu. Tetapi oleh kerana orang Yahudi ni berfikiran, kita sudah kuasai ekonomi di Yathrib ini, tetapi kita belum menguasai pemerintahan. Dan kita nak menguasai pemerintahan, kata, maka kita mesti terlibat di dalam ketenteraan dan perlawanan dan pertahanan. Maka mereka menyetujui perjanjian itu. Mereka tak sedar bahawa yang dimaksudkan dengan musuh yang akan menyerang Madinah bukan musuh yang serang Madinah, tetapi musuh itu datang ke Madinah kerana nak menghapuskan Nabi yang bertahan di Madinah. Masa mereka orang Yahudi setuju perjanjian itu, orang Yahudi tak nampak lagi bahawa yang akan berperang ialah orang musyrikin Mekah mari nak hapuskan Nabi. Tak nampak lagi. Kerana mereka melihat pahdin dengan buat perjanjian ini, kita yang sudah menguasai ekonomi akan dapat menguasai pentadbiran pula. Jadi mereka bila berlaku perang Ahzab mengkhianati Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Dan Nabi bertindak menghukum orang-orang Yahudi ini. Lepas perang Ahzab, kemuncak sekali, Nabi SAW mengepung Bani Nadir. Akhirnya mereka menyerah. Dan Nabi SAW menjatuhkan hukuman kepada Huyai bin Akhtab ini. Hukuman dia mati ya. Jadi apabila Nabi nak menjatuhkan hukuman kepada Huyai, Nabi berkata kepada Huyai, Nabi kata, apa pandanganmu ataupun pendapatmu tentang perjalanan kamu ni? Nabi tahu, dia tahu kebenaran. Dia menolak kebenaran. Maka sekarang dia menerima nasib yang sangat malang macam mana? Nabi hanya dia menjawab. Huyai ini jawab dengan firman Allah Ta'ala. Huyai kata, kullu nafsin dha'iqatul maut, wali ajalun la a'duhu, wala alumu nafsi ala adawatika. Huyai ini kata, tiap-tiap yang hidup akan merasai kematian. Dan bagi aku ada ajal aku sendiri yang telah ditakdirkan begini. Ajal aku ditakdirkan datang melalui cara bermusuh denganmu. Maka aku tidak mencela diri aku sendiri di atas aku bermusuh denganmu. Dia kata, maknanya mati aku jalani takdir ketapang Tuhan dah. Dan aku tidak menyesal berlawan denganmu sebab mati begini adalah takdir dah. Pandai dia jawab. Jawapan dia betul tak? Jawapan dia betul. Tapi jawapan yang betul, yang menunjukkan dia pandai, dia cerdik ini, tidak boleh menyampaikan dia kepada hidayah walaupun dia mengenali hidayah. Ini ulama tasawuf bubuh nama ilmul aqli. Pandai menjadikan dia pandai berdalih. Pandai menjadikan dia pandai buat alasan. Yang pada fikir yang dia menguntungkan diri dia, tetapi dia tidak sampai, tidak datang kepada kepangkuan hidayah. Ini ilmul aqli. Ilmu ini tidak menyampaikan kepada hidayah. Jadi dia menerima hukuman dan akhirnya dia mati. Nabi SAW ni tuan-tuan, bukan sahaja jadi menantu Sayyidina Abu Bakar, menantu Sayyidina Umar. Dua orang ni jadi mertua Nabi, tak apalah. Sebab Aisyah, Hafsah, ini ayah mereka beriman kepada Nabi SAW. Yang menarik juga untuk kita belajar ialah Nabi ni juga bermentuakan Abu Sufyan, pemimpin musyrikin nombor 1 tu. Nabi kahwin dengan anak dia, Ramlah Ummu Habibah. Akhirnya Abu Sufyan masuk Islam. Dan kita nak belajar lagi, Nabi juga menjadikan Safiyah binti Huyai itu sebagai isterinya. Huyai yang Nabi SAW jatuhkan hukuman mati, Huyai kerana hukuman itu, Nabi kahwin dengan anak dia. Nabi tak kata, mu ni anak Huyai, aku cicang acur, aku kerak 14, 17, 30. Tak. Nabi mengahwini Safiyah. Jadi Safiyah menceritakan balik bagaimana ayah dia mengenali Nabi. Ayah dia mengenali kebenaran. Tetapi ayah dia tidak mengikuti kebenaran dan mati dalam keadaan sebegitu rupa. Ini nak cerita kepada apa? Pandai, bijak, tapi dia guna kebijaksanaan untuk berdalih dan buat alasan. Dia tidak mampu tiba ke pangkuan hidayah. Ini ilmu akal, menggunakan akal. Ulama kata di samping ilmu akal, ada satu lagi ilmu yang tinggi, lebih tinggi lagi, ilmu asrar. Itulah ilmu yang Allah Subhanahu wa ta'ala campakkan kepada hamba dia. Kepada hamba dia yang dia kehendaki, maka hambanya itu mengenali kebenaran, nampak apa yang ada di balik sana hijab, nampak kebenaran yang tersembunyi di belakang hijab. Kebenaran itu dia boleh nampak kerana dia boleh selok hijab itu dan dia menuju ke arah kebenaran yang dia nampak itu.
kita nak faham contoh ilmu asrar ni, kita tengok dalam peristiwa hijrah Nabi, orang-orang Ansar. Allah Ta'ala sebut, walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang memperkukuhkan dakwah dan menolong. Menolong maknanya menolong Nabi. Menolong Nabi maknanya mereka yang Ansar itu. Mereka itulah orang-orang yang beriman dengan sebenarnya. Kita nak kenal orang beriman yang sebenarnya, contohnya ada pada orang Muhajirin, contohnya ada pada orang Ansar. Siapa dia orang Ansar? Orang Ansar ni adalah bukan semua orang Madinah jadi orang Ansar. Dah. Orang Ansar adalah orang Madinah yang beriman kepada Nabi dan menolong Nabi pada masa hijrah. Masa Nabi sampai ke Madinah, orang Muhajirin sampai ke Madinah, mereka tidak memiliki apa-apa. Selas pinggang mari daripada Mekah ni, mereka tidak memiliki apa-apa. Lepas pada tu orang Muhajirin menega. Sayyidina Uthman boleh infak, Sayyidina Az-Zubair boleh infak, Sayyidina Abu Bakar infak 1,000 dinar. Lepas tu mereka ni infak, lepas sampai ke Madinah mereka meniaga. Melalui meniaga mereka boleh infak 100,000 dinar. Masa ni tak susah dah lah. Masa mula-mula sampai tu, jumlah orang Muhajirin lebih daripada 100 orang. Orang Ansar waktu itu yang tolong Nabi tak sampai, lebih kurang 100 orang saja. Siapa dia? Mereka yang telah berbai'ah kepada Nabi dengan bai'atul Aqabah yang pertama dan kedua. Bai'atul Aqabah pertama 12 orang. Bai'atul Aqabah kedua 80 orang. Lebih kurang sekitar 100 orang. Inilah yang beriman, orang Yathrib yang beriman waktu Nabi sampai. Mereka menolong Nabi. Dengan tolong-menolong ni, akhirnya orang Islam jadi kuat. Orang Islam boleh bagi beli telaga daripada Yahudi dan beri peluang. Mana orang Yathrib yang nak minum air di perigi ini, sekarang free. Dulu masa pergi duduk tangan Yahudi, nak minum air kena bayar. Sekarang free. Masa ni orang Yathrib hadap Islam pun datang kepada Islam. Orang Yathrib masuk Islam selepas perang Ahzab. Hak ni peringkat kedua. Hak peringkat pertama, hak sekitar 100 orang ni menolong Muhajirin yang mari itu lebih daripada 100 orang. Hak ni Ansar. Jadi soalannya ialah macam mana orang Ansar ni, Allah Ta'ala kata mereka lah orang yang beriman sebenarnya. Contoh orang beriman, kita tengoklah orang Ansar. Jumlah mereka sebegitu, yang peliknya mereka ni beriman satu kumpulan. Satu serentak, satu kumpulan. Macam mana? Tahun sebelah kebangkitan, As'ad beriman pada Nabi, lalu mengerjakan haji di Mekah. Bila dia balik ke Mekah, Nabi kirim Mus'ab sama dengan dia. Mus'ab duduk di rumah As'ad. Maknanya tuan-tuan, tokoh paling besar, tokoh nombor 1 di Madinah, sebelum Nabi sampai dalam peristiwa hijrah, tokoh nombor 1 adalah As'ad. Kita belajar di Mekah, tokoh di antara tokoh awal Al-Arqam bin Abil Arqam. Tokoh di Mekah, tokoh awal. Tokoh awal di Madinah, As'ad ni. Di rumah dia lah dia buat ilmu, perbincangan Islam tentang ilmu Islam. Di rumah dia lah pembelajaran Al-Quran. Di rumah dia lah dia buat solat jemaah. Di rumah dia lah dia bincang nak urus semayang Jumaat. Dialah, dan di rumah dialah dibincang bagaimana nak beli tanah yang akan menjadi tapak Masjid Nabawi. Tapi As'ad ni malangnya nama dia taklah masyhur sangat. Kerana dia mati dalam perang Uhud
melindungi Nabi daripada senjata orang musyrikin. Jadi pada masa Mus'ab mengajarkan Islam di rumah As'ad, As'ad ni kata, hei jirang-jirang, hei kawan-kawan, hei waris-waris, hei anak beranak, hei sahabat andai, marilah rumah saya ni dengar apa yang dinyatakan oleh Mus'ab ini. Yang pun mari, tetamu apa nak, keluarga dia pun mari, sahabat andai dia pun mari. Lalu mereka pun beriman kepada Nabi. Itu yang jadi ahli Bai'atul Aqabah yang kedua, 80 orang. 80 orang makna dia jumlah orang yang beriman meningkat secara drastik. 80 orang tu. Macam mana boleh jadi macam tu? Macam mana boleh jadi peningkatan orang yang beriman di Yathrib meningkat secara drastik, sedangkan tempat lain orang tidak menerima lagi Nabi. Dia ada sejarah bahawa mereka tu 80 orang tu yang jadi Ansar yang berbaiat dengan Nabi, mereka ada ikatan hati. Ikatan hati ni menyebabkan mereka beriman belaka. Ikatan hati macam mana? Kita nak faham sejarah ikatan hati orang Ansar yang berbaiat dengan Nabi ni, Bai'atul Aqabah, kita kena tengok sejarah rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Abi Ayyub Al-Ansari ni di rumah dia lah Nabi dalam peristiwa hijrah. Nabi sampai ke Madinah. Nabi berhenti dekat dengan pintu orang Islam semayang. Sebelah sini rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Dan rumah Abi Ayyub Al-Ansari itu ada sejarah dia. Kana baitu Abi Ayyub Al-Ansari banahu Tubba. Rumah tu dibina oleh Tubba. Orang daripada Yaman. Daripada Yaman, dia satu kumpulan lah. Satu kumpulan yang diketuai oleh orang kampung Tubba di Yaman. Meninggalkan kampung di Yaman. Mari ke Yathrib. Ini cerita zaman dulu ni. Mari ke Yathrib. Padahal di Yaman tu mereka ada tanah. Mereka ada rumah. Mereka ada keluarga, ada harta benda. Keluarga mereka ada pangkat, ada pengaruh. Mereka tinggal segala-galanya. Mari duduk di Yathrib, membina kehidupan yang baru. Bila mereka sampai ke Yathrib, Madinah ni, fata'aqadu ala alla yakhruju minha. Mereka berjanji. Kita kata mereka bersumpah. Mereka berjanji sama-sama, mereka mengikat hati sama-sama mereka bahawa mereka tidak akan keluar lagi daripada Yathrib ini. Mana tak keluar tu bukan tak keluar. Keluar bila ada hajat, keluarlah. Makna tak keluar itu ialah mereka telah nekat untuk mati di dalam Yathrib. Ada urusan keluarlah, tapi tak lagi tempat lain dah. Mati di sinilah, mati di Yathrib. Ini nekat mereka. Ada orang pun tanya, siapa kamu keluar daripada kampung Yaman yang lebih maju lagi tu, mari duduk di Yathrib yang mundur ni? Dia menjawab, inna najidu fi kutubina anna nabiyyan ismuhu Muhammadun ya hadhihi daru hijrati. Kami mendapati dalam ilmu kami mendapati dalam suluhan kami dan suluhan tok-tok guru kami, bahawa seorang Rasul yang bernama Muhammad, di sinilah negeri tempat dia akan berhijrah. Inna nalqa fa nahnu nuqimu la'allana nalqahu. Mudah-mudahan kami duduk sini, kami dapat bertemu dengan dia dan kami nak ikut dia. Kata hak mari pada Yaman ni. Fabana lahum daran. Lalu mereka membuat rumah sebiji seorang. Menikah dengan perempuan tempatan. Ni menikah dengan Bani Najjar. Maka lahir As'ad.
Lahir Abi Ayub, cucu pula. Hani menikah dengan Bani Salamah, lahirlah Abdullah bin Rawahah. Jadi mereka berjanji, mereka buat surat. Kemudian mereka buat surat, mereka kata, surat ini kita serah, kita latih ketua seorang, kita serah pada ketua kita pegang surat ini, supaya dia serahkan surat ini kepada Rasul itu. Apabila Rasul itu datang, sekiranya dia sempat, in adrakahu wa illa faman adrakahu min waladihi aw waladihi. Kalau dia tak sempat, anak dia lah pegang amanah ni. Kalau anak dia tak sempat, cucu dia lah pegang amanah ni. Dan mereka buat satu rumah. Mereka kata kita mari dalam keadaan tak ada apa-apa, sekarang kita ada keluarga. Sekarang kita ada rumah. Nabi itu bila mari nak duduk kat mana? Mereka fikir. Fabana lin Nabi sallallahu alaihi wasallam daran idza qadima al-Madinah. Mereka pun buat satu rumah sebagai persiapan bila Nabi mari, Nabi duduklah rumah tu. Lalu mereka ada rumah masing-masing, ketua mereka pun ada rumah dah, tapi mereka serah rumah itu untuk dijaga oleh ketua dia. Ulama kata fatadawalad daral mullaku ila ansarat li Abi Ayyub. Mereka pun tunggu sampai tua Rasul tu tak mari-mari. Mati. Anak pula tunggu. Anak pegang wasiat, tunggu Rasul tak mari sampai mati. Cucu pula tunggu. Cucu tunggu tak mati, tak mari juga Rasul tu. Asal cicit pula tunggu. Berpindah-pindah tangan rumah itu. Rumah yang dibina untuk Nabi itu berpindah tangan daripada satu generasi ke satu generasi sehingga sampai kepada zaman Abi Ayyub Al-Ansari. Wakana, dan adalah Abi Ayyub Al-Ansari min waladi dhalikal alim. Abi Ayyub Al-Ansari itu hak ketua dulu tu, moyang Abi Ayyub ni zuriat keturunan baka pendeta tu dulu. Orang alim tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, duduk di rumah Abi Ayyub Al-Ansari. Maka Abi Ayyub Al-Ansari pun serahkan surat perjanjian moyang dia tu, serah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama kata apa? Ulama kata wa ahlul madinati alladhina nasaruhu kulluhum min auladi ulaikal ulama. Orang Madinah yang menolong Nabi itu, orang Ansar itu, yang sambut Nabi masa hijrah itu, yang sambut orang Muhajirin ketika orang Muhajirin tidak memiliki apa-apa, mereka yang Ansar itu semuanya daripada keturunan geruk hak mari ke Yathrib dulu tu kerana nak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni cerita perjuangan. Apa benda perjuangan tu? Perjuangan tu makna dia toknya moyang tukang tanam, cicit tukang makan nasi. Panjang cerita ni. Moyang tukang tanam, cicit makan nasi. Abi Ayyub Al-Ansari, Nabi menginap di rumahnya, dia jadi orang Ansar. Macam mana dia boleh jadi orang Ansar? Kerana moyang dia mari ke Yathrib. Kalau moyang dia tak mari ke Yathrib, moyang dia kata, kita orang Yaman ni, negeri perdagangan ni nak maju lagi, pergi ke India lah. Ataupun nak lebih bertamadun lagi, pergi ke Parsi lah. Pergi ke Parsi ataupun ke India, tak jadi Ansar. Anak ni, zuriat ni tak jadi Ansar. Tetapi kerana dia mendapati cahaya kebenaran itu, masa tu dunia sesak belaka, tetapi dia melihat cahaya kebenaran nyala.
Walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana seperti api lilin, dia nampak hak ni ada di Yathrib. Dia pun berhijrah, dia mari ke Yathrib, tinggal kekayaan dia di Yaman, mari ke Yathrib. Moyang tunggu Nabi tak muncul-muncul juga. Anak pesan pada anak, anak tunggu tak mari juga. Anak mati, anak pesan pada cucu, cucu tunggu tak muncul juga. Cucu tunggu hingga tua, cucu mati, pesan pada cicit pula, selama beberapa generasi. Akhirnya Abi Ayyub Al-Ansari ni yang jadi berimam pada Nabi ni, kerana mereka mendengar pengajaran di rumah As'ad, mereka 80 berimam. Sebab apa? Mereka ni kata, kita kena ingat moyang kita mari sini kerana nak ikut honing lah. Sekarang telah tiba masanya, jom kita berimam. Berimam belaka, pergi ke Mekah, memberi bai'atul Aqabah kepada Nabi. Kalau kita baca sejarah bai'atul Aqabah ni tuan-tuan, malam tu mereka dah berkumpul depan Nabi. Ada seorang yang bernama Al-Barra bin Ma'rur. Dia kata, bai'uhu, hei orang ramai, berbai'ahlah kamu kepada Nabi. Kemudian dia pun pegang tangan Nabi. Dialah orang yang mula-mula sekali berbai'ah kepada Nabi. Bai'ah ni ialah akan melindungi Nabi, menjaga Nabi, sebagaimana mereka melindungi anak isteri mereka. Maknanya mereka akan melindungi Nabi sampai mereka mati. Itu makna bai'ah yang mereka meterikan pada malam tersebut. Yang mula-mula suruh dan mula-mula melakukan bai'ah Al-Barra bin Ma'rur nama dia. Tapi bila Nabi sampai ke Madinah, kita tak berjumpa nama dia. Nabi berjihad, Nabi berperang, nama dia kita tak berjumpa. Kemudian cerita riwayat hadis ni tidak ada nama Al-Barra bin Ma'rur, tidak ada, tak wujud. Al-Barra orang lain adalah anak orang lain. Al-Barra bin Ma'rur yang berbai'ah kepada Nabi malam bai'atul Aqabah, dan dia suruh orang ramai berbai'ah kepada Nabi. Nama dia tidak ada. Kemana dia pergi dia? Jawabnya bukan kerana dia lari, kerana dia berbai'ah kepada Nabi. Dia tua dah. Lepas pada itu dia balik ke Madinah. Habis musim haji dia balik ke Madinah. Dia telah meninggal dunia sebulan sebelum Nabi berhijrah. Jadi bila Nabi berhijrah, berjihad, berdakwah ni, tak timbul nama dia. Sebab dia mati dah. Ini nak cerita apa ni? Nak cerita bahawa dalam keturunan hak mari daripada Yaman tu, setelah bercabang-cabang dah jadi anak beranak di Yathrib, orang tua jaga janji itu peringat pada hak baru. Jadi dia kata berbai'ahlah kamu. Dia orang tua kata berbai'ahlah kamu kepada orang muda. Dan ni sebagai orang tua dia buat contoh. Dia mula-mula sekali berbai'ah. Maka orang muda berada di atas landasan itu. Dia jaga. Dia jaga tali ikatan itu. Dia menghidupkan perjanjian surat itu. Maka lepas dia mati, walaupun nama dia kita tak menemui nama dia dalam sejarah di Yathrib di Madinah, tetapi dia telah bawa Ansar sampai kepada titik yang menjadi tujuan moyang mereka mari ke Yathrib dulu. Jadi yang kita nak belajar ni ialah ilmu asrar. Itu ialah moyang orang Ansar ni dapat. Abu Ayyub Al-Ansari duduk di rumah dia. Moyang dia tu nampak daripada Yaman tu, nampak cahaya muncul di Yathrib. Mari pindah di Yathrib.
Ini bukan diperolehi dengan cara baca buku. Masih cetak lah lagi masa tu. Ini diperolehi melalui zikrullah. Apabila zikrullah itu mengelak hijab, nampak kebenaran yang ada di belakang hijab. Macam mana orang berzikir akan mengenali kebenaran? Orang yang berzikir akan mengenali kebenaran kerana Allahu huwal haqq. Orang yang berzikir, Allah itu maha benar, maha kebenaran. Allah akan membuka. Allah Ta'ala mengasihi orang yang mengenalinya, yang nak mengenalinya. Sebagaimana Allah cerita dalam Quran, Nabi Musa minta nak tengok dia. Allah cerita Nabi Musa minta nak tengok Allah. Nabi Musa sendiri pun tahu dia tak boleh tengok Allah. Tapi Quran cerita ni pasal apa? Nak cerita bahawa orang yang berada di atas jalan ma'rifatullah. Allah sangat mengasihi hambanya yang berada di atas jalan ma'rifatullah. Dalam istilah tasawuf dia kata, seorang yang nak mengenal Tuhannya, Tuhannya akan memperkenalkannya kepada hamba ini. Tuhannya akan memperkenalkan keagungan dia, kebesaran dia, kehebatan dia kepada hambanya. Maka yang moyang duk tanam ni, mari ke Yathrib kerana nak beriman pada Nabi. Moyang tanam macam tu, moyang tak dapat makan sih. Kicik yang makan sih, Abi Ayyub Al-Ansari jadi Ansar. Kalau moyang dia pergi tempat lain, tak jadi Ansar. Yang moyang dia nampak itu petunjuk Rasul itu berhijrah ke Yathrib, mari ke Yathrib, adalah mempamerkan Allah itu Zul Jalali wal Ikram. Allah itu maha yang memiliki kebesaran, keagungan, kemegahan. Allah Ta'ala Zul Jalali. Dalam nama yang lain, nama Allah yang lain, Al-Jalil. Al-Jalil itu Zul Jalalah. Al-Jalil, kemegahan. Wal Ikram, satu nama Allah Ta'ala yang lain, yang dekat dengan Al-Ikram tadi ialah Allah Ta'ala itu namanya Karim, mulia. Allah tu Jalil, Allah tu Karim. Lepas mari pula Allah itu Zul Jalali wal Ikram. Kat mana beza dia? Bezanya nak suruh nafsu kita yang bertingkat-tingkat ini mengenali keagungan Allah yang berbeza-beza. Maka mari sekali Al-Jalil, mari sekali Al-Karim, mari pula Zul Jalali wal Ikram. Nak terjemah macam mana? Hak ni dengan rasa. Allah tu Rahman, Allah tu Rahim. Dua-dua mari daripada perkataan rahmat. Dah apa beza Allah Rahman dengan Allah Rahim? Hak tu dalam ni yang rasa. Allah itu alim, maha mengetahui. Allah itu alimul ghaibi wasyahadah, maha mengetahui perkara yang ghaib dan yang nyata. Allah itu juga alamul ghuyub, sangat mengetahui perkara yang ghaib, hujung-hujung hak tak nampak. Dia mengetahui. Banyak pengetahuan Allah. Macam mana nak beza? Allah tu alim, Allah tu alimul ghaibi wasyahadah, Allah itu alamul ghuyub. Hak dalam ni rasa. Mulut tidak boleh nak bercerita dengan suatu olahan yang menyampaikan orang lain faham, melainkan secara sebahagian saja. Jadi banding ilmu asrar dengan ilmu akli tadi, ilmu akli menjadikan seorang itu cerdik, pandai, bijak. Tetapi kalau nafsu dia ganas, ilmu akli tidak boleh menghalang diri itu daripada berdalih dan buat alasan. Maka orang yang tahu itu belum tentu dia mencapai, dia sampai ke hidayah. Sebab
Dia tahu kebenaran, tapi dia boleh berdalih. Ilmu akli. Pandai dia. Tetapi bijak juga dia berdalih. Bijak juga dia menipu. Ini ilmu akli. Ilmu asrar. Kita buat contoh moyang orang Ansar lah. Mereka melihat. Betul tau. Pandangan mata hati itu betul tau. Tunggu. Siapa tua rasa dak mari lagi. Dah kalau tunggu siapa tua rasa dak mari lagi. Tembok lah. Putus asa dah tunggu lama ni. Tak mari kau lagi. Jawabannya, mereka tidak berpaling kerana mereka tunggu. Rasa dak mari lagi. Mereka ada yakin. Mula-mula nampak. Ilmu asrar ni mereka dia mula-mula nampak. Nampak dengan mata hati. Bukan dengan fikiran. Bukan dengan mata jasad ni. Nampak dengan mata hati. Tangga pertama. Tangga kedua, yakin. Tangga ketiga, berani. Tangga keempat, ada kekuatan. Lepas berani, jadi kuat. Lepas kuat, nombor 5, ada pengorbanan. Nombor 5, ada pengorbanan baru sanggup tinggal kampung. Mari ke Yathrib. Tinggal kampung, tinggal segala kekayaan yang ada. Mari ke Yathrib, bina kehidupan yang baru. Bermula daripada kosong. Pengorbanan itu tidak berlaku. Tak mampu nak dilakukan. Kalau tidak ada keyakinan. Keyakinan nombor 2. Bila ada keyakinan, tunggu. Siapa tua rasa tak mari lagi. Tunggu lagi. Pesan pada anak. Kalau tidak ada yakin, lari lah. Tetapi bila ada yakin ini, anak tunggu, cucu tunggu, beberapa generasi yang panjang, akhirnya cicit dapat kutip hasil, Abi Ayyub jadi Ansar. Siapa dia tu? Dialah yang beri bai'atul aqabah. Masuk dalam firman Allah Ta'ala, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang Ansar itu adalah orang yang beriman sebenar-benarnya. Orang Ansar tu. Siapa yang menyampaikan orang Ansar kepada beriman? Moyang mereka datang daripada Yathrib, datang daripada Yaman, mari masuk ke Yathrib atas tujuan nak ikut Nabi. Tapi Nabi tak muncul lagi. Tak apa lah. Ada hasil tak? Tinggal kampung Yaman, mari ke Yathrib. Ada hasil tak? Tengok dengan mata tak ada hasil. Tetapi cicit menjadi Ansar itu, itulah dia hasil yang mempamerkan Allah itu penuh dengan kemegahan. Waktu cicit jadi Ansar, diri moyang ni tak berjumpa dengan Rasul, moyang tak rasa rugi apa. Kerana moyang apabila mengetahui cicit jadi Ansar, moyang itu telah melihat Tuhan itu sungguh-sungguh penuh kebesaran, penuh keagungan, penuh kemegahan. Tuhan itu betul sungguh Zul Jalali wal Ikram. Sebagaimana yang dizikir-zikirkan sehingga zikir itu jadi pecah hijab. Nampak balik sana hijab tu ada kebenaran bernyala di Yathrib. Ini ilmu asrar. Jadi cerita ni nak menjelaskan kepada kita kehebatan zikir. Dia suluh kot dalam. Walaupun kot luar ni kita nampak mata dah makin kelabu. Nikmat memandang sudah semakin hilang. Tetapi apabila suluhan itu dia bermula daripada dalam, dia naik selapih ke permukaan diri yang lebih tinggi, dia menguasai segala-galanya. Hingga ke anak cucu ni, anak cucu moyang lah. Sebelum mari yang cicit jadi Ansar ni, anak cucu moyang yang hidup di Yathrib dengan kemiskinan. Dengan Yathrib bukan negara maju pun. Tak fikir nak duduk tempat lain lah. Kita susah dah di Yathrib ni, pergi negeri bagus lagi lah. Iraq apa Syam, Parsi lagi bagus. India lagi bagus. Dah. Tak. Kerana mereka ini memahami asas itu. Jadi tuan-tuan kita lihat
Ansar ni, kita suluh zaman cicik pula. Ansar ni yang beri bai'ah kepada Nabi, sebahagian besar daripada mereka mati syahid. Ashab Zurarah mati dalam syahid dalam perang Uhud melindungi Nabi daripada terkena anak panah Khalid bin Walid. Abi Ayyub Al-Ansari sendiri mati dalam perjalanan nak berperang dengan Konstantinopel. Abdul bin Rawahah mati ketika memimpin perang Mu'tah. Ahli Bai'atul Aqabah yang jadi Ansar ni sebahagian besar daripada mereka mati syahid. Awal-awal orang yang awal beriman, yang menolong Nabi. Lepas tu masa tu ramai lagi orang yang tak beriman. Orang yang tak beriman pada waktu itu jadi beriman selepas pada tu. Lepas Nabi dah berjaya, Nabi dah kuat, orang Muhajirin pun boleh infak banyak dah. Beriman. Ni peringkat kedua. Peringkat pertama, mereka beriman adalah buah yang ditanam oleh moyang mereka. Moyang mereka itu, inilah yang ulama sebut sebagai contoh ilmu asrar, ilmu yang diperolehi melalui jalan zikrullah. Nyuluh ke dalam, maka mudah-mudahan kita dapat lihat betapa hebatnya Allah Ta'ala jadikan rohani orang yang berzikir. Mudah-mudahan kita dapat berada di atas landasan itu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan kepada kita syuhud yang sebenarnya, mata hati yang dapat syuhud, menyaksikan tiada Tuhan melainkan Allah, menyaksikan syirik, menyaksikan tauhid, menolak syirik itu, mata hati yang menyaksikan. Bukan setakat kita kata dengan lidah kita sahaja. Hari ini kita kata dengan lidah, hati dapat syuhud tak? Wallahu alam, tak tahu. Tapi mereka itu orang yang telah syuhud, asyhadu tu syuhud dengan mata hati. Maka jadilah mereka orang yang beriman yang sebenarnya, yang menjadi contoh kepada orang-orang lain. Dan kita yang nak mencari iman yang sepenuhnya, yang sempurna itu macam mana? Mereka lah yang menjadi contoh dan guru pada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan hamba-hambanya yang dirahmati dan diampuninya. Allahumma alif baina qulubina ووحد صفوفنا واجمع كلمتنا اللهم اجعلنا من أوليائك الصالحين وعبادك المقربين اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك.